Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Ya, Alhamdulillah, apa khabar semua anak-anak Sekolah Rendah Islam Hidayah? Kat mana tu? Mungkin ada yang dah balik kampung, dah jumpa atuk dan nenek, saudara mara kan dekat kampung. Seronok nampaknya. Alhamdulillah, dah lama sangat kita PKP kan. Tapi apa keadaan sekalipun, Ustazah harapkan kita sama-sama jaga SOP, kita dipelihara oleh Allah dari sebarang kemudaratan, diberikan kesihatan yang terbaik insya-Allah. Okey, baiklah. Sebelum itu Ustazah nak ucapkan terima kasih pada Sekolah Rendah Islam Hidayah kerana sekali lagi sudi untuk menjemput Ustazah untuk menyampaikan sedikit pengisian bersempena dengan Maulidur Rasul ni. Okey, baiklah, untuk hari ini Ustazah akan sampaikan pengisian yang bertajuk Rasulullah disayangi, sunnah diikuti. Okay, sedikitlah pengenalan. Nama Ustazah Nuraihan binti Nordin. Alhamdulillah Ustazah dah berkahwin. 4 orang cahaya mata. Nama suami Ustazah Muhammad Hairul Akmal bin Abdul Aziz. Anak-anak Ustazah Ilyas, Asma, Nusaibah, Sulaiman. 2 orang tu bersekolah dekat Sekolah Rendah Islam Hidayah. Dan sekarang ni Ustazah Alhamdulillah bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Agama Al-Quran Wadim. Sedikit pengenalan lah kan. Okey. Untuk hari ini, objektifnya ada 2. Yang pertama, Ustazah akan bawakan poin berkenaan berkasih sayang. Berkasih sayang kepada siapa? Pada guru-guru, pada rakan-rakan. Dan yang kedua, berkasih sayang pada ibu bapa. Nanti Ustazah akan huraikan. Poin yang seterusnya juga ialah sunnah memberi salam. Assalamualaikum. Macam mana sunnah memberi salam itu? Okey, antara poin yang Ustazah akan bawakan, dalil mengucapkan salam, ganjaran memberi salam dan beberapa situasi yang relevan, yang bersesuaian dengan salam itu sendiri. Okay. Sekarang ni kita tengok pada objektif yang pertama lah. Berkasih sayang dengan guru dan rakan-rakan. Walaupun kita tak menghadiri kelas secara bersemuka, tapi kalau kelas online tu macam mana cara yang sesuai untuk kita berkasih sayang. Alamak, cikgu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Farha. Cikgu, boleh kami bantu? Oh, boleh. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Baiklah murid-murid, apa cita-cita kamu atau kerjaya kamu nanti? Farha? Bila saya dah besar nanti, saya nak jadi guru. Bagus, Farha. Saya nak jadi saintis. Mirul? Saya Beritahu cikgu, apa cita-cita kamu? saya nak jadi bomba. Wah, bagus, Mirul. Bomba adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia, membantu masyarakat sesama ada kecemasan. Untuk mencapai cita-cita, kamu perlu berusaha dan belajar bersungguh-sungguh. Saya beri tentang sebelum ketika cikgu mengajar. Alamak. Selamat. Miru, Cak, awak buat apa di sini? Oh, awak menyuruh ya? Tak. Saya
Amirul, awak tak boleh lari dari guru. Kita kena hormati dan membantu guru. Saya risau dan seganlah. Tak mengapa Amirul. Guru hanya memberi ilmu yang berguna kepada kita. Jadi, tak perlulah kita risau. Doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman yang baik. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Mirul. Cikgu, biar saya tolong bawakan buku-buku tu. Wah, rajinnya kamu Mirul. Saya ikhlas Cikgu. Alhamdulillah. Dah tengok tadi kan gelagat Amirul kat dalam cerita ni. Apa pun yang kita boleh dapat daripada cerita tadi tu? Okey, betul. Antaranya kita mestilah menghormati dan membantu guru serta rakan-rakan kita, kan? Contoh dalam situasi tadi, cikgunya Amirul berjalan sambil bawa buku yang banyak kan. Mestilah berat, betul tak? Sebolehnya kalau pada masa tersebut cikgu perlukan bantuan daripada anak-anak pelajar untuk tolong cikgu. Jadi apa tindakan yang sepatutnya dari anak-anak pelajar? Patutnya pada waktu ini antum volunteer. Volunteer tu maksudnya bagi tahu dengan cikgu, saya boleh tolong cikgu. Okay. Contoh kalau dalam kelas lah ketika sesi bersemuka. Cikgu nak keluar, kadang-kadang cikgu bawa kan kerja-kerja rumah yang awak dah siapkan dekat dalam buku. Waktu tu nampak buku yang banyak, beranikan diri bagi tahu cikgu. Cikgu, boleh Ana tolong cikgu angkatkan buku ni? Volunteer, cakap dengan cikgu. Ataupun dalam kelas online, apa cara kita boleh volunteer? Volunteer untuk jawab soalan kan? Volunteer untuk baca ayat Al-Quran. Perkara-perkara itu cikgu sangat suka. Kalau bab menghormati cikgu macam mana pula? Kita sebolehnya hendaklah bertutur dengan nada yang sopan. Bercakap dengan sopan. Bercakap dengan baik. Lemah lembut dengan cikgu. Assalamualaikum cikgu. Cakap macam tu. Okay? Ataupun kalau dekat sekolah hidayah panggil ustaz ustazah kan. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum ustazah. Jangan biasa kau. Ustazah. Ataupun kadang-kadang bahasa kita ni macam nampak kasar. Melainkanlah kalau kita berada dekat padang, tempat yang luas, takut cikgu tak perasan, ustazah tak perasan, mungkin kita akan kuatkan suara tapi masih lagi dengan nada yang sopan. Okay. Kalau dalam kelas online contohnya, kalau kita nak bertanya dengan cikgu, cikgu tengah bercakap, mic kita tengah off kan. Cikgu tengah bercakap tapi kita nak tanya. Cikgu benarkan kita tanya tapi minta izin terlebih dahulu. Kalau dalam Google Meet tu kan ada raise hand tu kan. Klik pada button tu, cikgu panggil nama kita, barulah kita bertanya soalan pada cikgu. Okay. Itu antara keadaan kita menghormati cikgu, cara kita menghormati cikgu. Okay. Selain daripada tu, kita dengar nasihat guru, nasihat rakan. Dalam cerita tadi, Farhah dia tolong nasihatkan Amirul. Apa perkara yang tak baik yang telah dilakukan tadi kan? Lari bila nampak cikgu bawa buku. Tak molek macam tu seeloknya kita, kalau tadi Farhah dia menasihati Amirul, alhamdulillah Amirul ni tergerak hati untuk terima nasihatnya, right? Lepas tu dia pun berubah dan volunteer untuk tolong angkatkan buku cikgu. Okey? Dan seterusnya akhir sekali, kalau cikgu minta siapkan tugasan, siapkan kerja-kerja projek, usahakan untuk siapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Kalau macam kelas online ni kan, kerja rumah kadang-kadang cikgu kata, okey, lepas ni tolong siapkan muka surat 50. Nanti ambil gambar,
Lepas tu send dekat ustazah. Ataupun kadang-kadang cikgu RBT minta siapkan projek. Okay. Scratch contohnya lah kan. Minggu depan nanti boleh present masa kelas Google Meet. Usahakan untuk siapkan. Kalau tak dapat siapkan dengan baik, usahakan untuk tanya cikgu. Tapi kalau segan, tak berani nak tanya cikgu secara telefon ke apa ke, mungkin boleh tanya kalau ada mak ayah yang boleh bantu, usahakan untuk tanya mak ayah. Kan? Ataupun kalau boleh bertanya dengan rakan-rakan, kontak rakan-rakan pun boleh. Tapi usahakan untuk siapkan tugasan cikgu. Usahakan. Ustazah faham kadang-kadang masa kelas PKP ni ialah anak-anak bila kelas online kadang-kadang nak siapkan tugasan rasa macam lambatnya lah nak memberikan respon tugasan tu kan, siapkan tugasan tu kan. Tapi jangan sampai cikgu panggil nama kita banyak kali. Benda tu takut-takut nanti menyebabkan cikgu terasa. Usahakan. Okey. Seterusnya, objektif yang kedua, berkasih sayang kepada ibu bapa. Okey, ini pun ustazah ada sediakan satu video yang bersesuaian. Okey, jom kita tengok Apakah kau kenal dirinya? Setiap hari ikhlas bekerja. Apakah kau tahu bahwa yang tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah melatih selalu untuk ayah dan ibu akan Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu, aku ingin menjadi anak yang dekat. Bisa nanti membawa yang dan ibu ke surga. Selalu untuk ayah dan ibu agar Allah jaga selalu. Aku sayang ibu, jadi anak yang dekat. Aku bisa kelak nanti membawa yang dan ke surga. Gunakan kode voucher ini. Alhamdulillah. Siapa yang selalu tengok cerita Nusarara ni? Saya kan.
Kalau Ustazah pun antara cerita yang Ustazah seronok nak tengok cerita Nusa Rara ni. Sebab apa? Nampak ikhlasnya anak yang bernama Nusa Darara tu untuk berusaha membuat kebaikan kan. Okey. Kita kembali pada kita punya point. Kasih sayang kepada ibu bapa. Lagu ni cerita pasal anak yang tahu bahawa betapa besarnya pengorbanan ibu dan ayahnya untuk menjaga dia dan adik dia. Jadi macam mana cara kita nak menunjukkan yang kita sayang pada mak bapak kita ni? Antaranya kita boleh bantu ibu bapa di rumah. Okay, sepanjang PKP ni, contohlah tak waktu PKP. Kalau bukan PKP pun Ustazah percaya anak-anak sekolah hidayah mesti akan bantu mak bapak dekat rumah, dekat luar kan. Apa contoh perbuatan yang kita boleh tunjukkan, boleh kita lakukan untuk menunjukkan yang kita sayang pada mak bapak kita. Okay, contohnya, lepas kita makan, kita basuh pinggan kan. Kalau sekiranya dah siap basuh baju, antum tolong volunteer pergi sidai baju dekat luar. Ataupun kalau mana yang ada adik-adik kecil, volunteer untuk jaga adik-adik yang masih kecil. Itu antara cara kita boleh menunjukkan yang kita sayang pada mak bapak kita dengan cara bantu mak bapak di rumah. Okay? Kadang-kadang sebenarnya kan anak-anak nak kata istilah bantu tu pun macam bukan membantu sebenarnya. Sebenarnya itu adalah tanggungjawab kita juga. Okay? Dekat rumah tu kita duduk sama-sama, tinggal sama-sama dengan mak ayah. Okay, maka kita sebagai ahli rumah, kita bertanggungjawab untuk memastikan rumah kita tu selesai tugasan-tugasan di rumah. Kan? Okay? Seterusnya, kita mendengar nasihat dan menghormati ibu bapa. Kenapa kita nak kena dengar cakap mak bapak kita? Mestilah. Sebab apa? Kalau ibu kita sendiri, dari ibu kita itulah, dari rahim ibu kita itulah kita dilahirkan kan. Macam mana besarnya pengorbanan ibu kita mengandungkan kita kan. Lepas tu bertaruh nyawa nak melahirkan kita, berjaga malam kan, nak pastikan kita dapat tidur dengan selesa. Ayah pula berkorban cari nafkah, cari rezeki. Semua benda ni, pengorbanan yang dilakukan mak ayah kita ni sebenarnya memang tak terbalas. Tapi apa yang boleh kita lakukan untuk tunjukkan yang kita sayang dengan mak bapak kita ni, kita hormat dia. Kita dengar nasihat dia. Apa-apa yang mak nasihatkan, jadi anak yang taat, dengar. Baik Umi, baik Abi, okay, buat. Dia jangan, okey Umi, baik Umi, tapi tak buat-buat. Okay? Kita kena ajar diri kita untuk dengar cakap mak ayah dan terus buat tindakan tersebut. Tak apalah benda ni pelan-pelan kan. Tapi harapnya kita usaha untuk berubah dan mengikut kata atau nasihat dari ibu ayah kita. Okay, seterusnya, tanda kasih sayang kita bila kita buat aktiviti di rumah bersama-sama. Contohnya apa? Paling mudah, solat berjemaah. Okay. Dah nak azan kan? Kita dah tahu nak azan maghrib. Okay. Kita dah siap-siap. Dah siap mandi, dah siap pakai baju, bentangkan sejadah. Okay. Dah bentangkan sejadah, dengar azan. Okay. Kita ajak ahli keluarga kita, jom kita solat. Ataupun kalau anak lelaki, siap-siap terus iqamat. Okay. Kalau solat jemaah tu sendiri, Alhamdulillah Allah berikan lagi banyak pahala, 27 pahala kan. Okay. Itu caranya. Ataupun kita makan bersama-sama, beriadah bersama-sama. Kalau dekat meja makan, usahakan untuk contohlah, biasanya mak yang akan panggil. Okay, jom makan. Kan? Dengar mak kata makan tu terus datang. Atau lebih baik masa mak nak hidang tu, anak-anak sama-sama tolong ambil pinggan, ambil cawan. Kan? Kalau sebab benda ni dia mengajar kita untuk berdikari pada masa hadapan. Okay? Seterusnya, tidak meminta di luar kemampuan mereka, ibu bapa kita. Contohnya lah,
Um, okay, sampai satu masa hari lahir kita. Kalau budaya kat Malaysia ataupun senang ceritalah, benda yang kebiasaannya hari lahir je dapat hadiah. Hari lahir je dapat hadiah. Kalau bagi ustazah lah, pendapat personal ustazah sendirilah. Dapat hadiah ni sesuainya bila antum dapat keputusan yang cemerlang untuk sesuatu perkara. Kan? Sebab kalau hari lahir tu, kalau kita tengok balik, yang layak dapat hadiah, patutnya dia apa? Maknya lah kan? Maknya yang bertanggung nyawa nak lahirkan anak-anak dia kan? Patutnya anak-anak yang bagi hadiah dekat mak dia. Betul tak? Boleh fikir balik lah kan? Seronok mak-mak yang dengar tu kan? Tapi kalau Ustazah nak cakap ialah, tak kisah hari lahir ke atau waktu bila ke, tapi bila mana diberikan hadiah, diberi peluang untuk mendapat hadiah, jangan sampai kita minta luar kemampuan mak ayah kita. Kita nampak kawan kita dapat PS, kita pun nak PS. PS kadang-kadang harganya beribu-ribu kan. Sedangkan mungkin mak ayah kita tak mampu benda tu. Sekadarnya lah, sekadarnya. Sekadarnya mungkin kita minta benda-benda yang simple-simple dan benda tu mak kita rasa seronok dapat bagi kat kita, anak-anak pun rasa seronok sebab dapat buat contohlah dapat jawab exam dengan baik, cemerlang, dapat buat hafazan surah Al-Mutaffifin, cemerlang, okey layak dapat hadiah. Okey, masa tu usahakan untuk minta yang mampu, yang mak ayah kita mampu. Okay. Dan akhir sekali mendoakan kebaikan untuk mereka. Okay. Yang ni selagi mak ayah kita masih ada, doakan yang baik-baik untuk mereka. Kalau mak ayah kita pun tiada, lagilah kita kena banyakkan doa untuk mereka. Sebab apa anak-anak? Okay. Sebab kita tengok hadis riwayat Muslim. Iza matal insanu inqata'a anhu amalu illa min thalatha. Illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila seorang anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah atau ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Mak abah kita dah tak ada, dah meninggal, apa yang ada bekal untuk mereka? Antaranya doa daripada kita lah. Doa daripada anak-anak yang soleh ni. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Itulah macam saham dia. Saham mak bapak kita dekat alam barzakh sana. Okay. Okay, inilah poin yang kita dah ceritakan tadi kan. Kasih sayang guru, kasih sayang pada ibu bapa. Mungkin sedikit poin lah Ustazah nak cakap berkenaan dengan kasih sayang. Cara untuk kita hormat guru kan. Ustazah nak nafikan kadang-kadang ada anak-anak ni mungkinlah gadget yang dia ada, mungkin gadget-gadget yang biasa kan. Biasa-biasa sahaja. Mungkin kalau nak klik dekat button mic tu, bukan boleh klik sekali je. Kadang-kadang kena klik 2-3 kali sebab dia tak dapat nak tekan betul kan. Ustazah tak pasti apa nama istilah teknikalnya tu. Tapi kadang-kadang macam tu. Tekan tak dapat. Tekan tak dapat kan. Kalau macam tu usahakan untuk tulis dekat ruang chat. Kalau tak mampu nak tulis dekat ruang chat, mungkin nanti bila dapat buka mic, respon untuk soalan yang seterusnya. Yang penting bagi Ustazah, usahakan. Usahakan. Kadang untuk subjek bacaan Al-Quran kan, Ustaz sebut nama kita tak dapat nak respon pada masa tersebut sebab masalah teknikal. Okay, bila dah dapat buka mic, terus bagi tahu. Ustaz, Ana sebut nama. Ana nak baca. Okey. Kat
kat situ menunjukkan kesungguhan kita. Kesungguhan kita untuk belajar. Kita hormat cikgu kita. Kan? Bukannya sebab cabaran bila kelas PDR ni, cikgu nampak muka cikgu je kan. Anak saja tak buka tak buka video, tak buka kamera, sorry bukan video, tak buka kamera. Mungkin kadang masalah kamera, kadang-kadang mungkin anak-anak sendiri, kadang-kadang masalah kamera ataupun ruang anak belajar tu ruang legar keluarga kan, tak sesuai lah, takut nanti buka aurat, ternampak aurat ahli keluarga kan. Tu contoh. Tapi kalau sekiranya ada masa yang bersesuaian untuk buka kamera, anak-anak buka kamera, waktu tu usahakan untuk respon apa yang cikgu-cikgu tanya. Okey. Okey, seterusnya. Sunnah memberi salam. Tadi kita dah settle tentang berkasih sayang. Okey, sekarang ni sunnah memberi salam. Okey. Antaranya dalil mengucapkan salam. Ganjaran memberi salam dan situasi dia. Okey, apa dia dalil tentang mengucapkan salam? Okey, bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salam bainakum. Maksudnya mereka tidak akan masuk syurga sehingga mereka beriman, dan tidak beriman mereka itu sehingga mereka berkasih sayang. Adakah kalian mahu aku tunjukkan sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya, nescaya kalian akan saling menyayangi sesama kalian. Apa dia? Sebarkan salam sesama kalian. Riwayat hadis Muslim, nombor hadis 81. Okey, nampak tak kat sini? Cara kita menunjukkan kasih sayang antara kita mudah je. Sebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa anak-anak? Sebab bila mana kita memulakan beri salam, ia menunjukkan yang kita ni mudah untuk menyapa, mesra dengan orang lain. Dan dia sebenarnya mengelakkan diri kita daripada sifat takbur, sombong. Okey, seterusnya ganjaran memberi salam. An Imran ibni Husain qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamualaikum. Itu yang pertama. Faradda alaihi salam thumma jalasa faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun. Okey, itu yang pertama lah. Assalamualaikum ashrun. Yang kedua, ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون. Itu yang kedua. Nanti Ustazah bagi tahu apa maksud dia. Yang ketiga, ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. Itu yang ketiga. Dari Imran bin Husain, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan Assalamualaikum. Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Nabi SAW kemudian bersabda 10 ganjaran pahala yang dia dapat disebabkan disebut, dia lafazkan Assalamualaikum. Setelah itu ada seseorang datang dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Baginda bersabda 20. Setelah itu ada lagi orang datang dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda membalas salam orang tersebut lalu duduk. Baginda bersabda 30. Nampak tak kat situ? Hadis riwayat Abu Dawud. Okey, satu hadis ni ada hadis sahih. Nampak tak? Walaupun beza sikit je anak-anak. Berbeza juga ganjaran pahala. Lepas ni kita berebut-rebutlah nak cakap, sebutkan lafaz salam yang lebih panjang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apalah kalau sekiranya benda tu bukan kelaziman. Tapi lepas ni kita yang sama-sama melazimi kan. Benda yang lebih banyak dapat ganjaran pahala.
Okey, mungkin ada beberapa situasi terutamanya masa kelas online yang bersesuaian dengan topik salam ni. Okey, contohlah situasi pertama. Mikrofon Aiman rosak ketika guru memberi salam sebelum kelas bermula. Okey, apa cara yang kita boleh lakukan masa ni? Sebab, okey, jawapan dia. Hukum menjawab salam adalah wajib. Memberi salam sunat. Menjawab salam wajib. Okey. Macam mana cara kita nak menyelesaikan keadaan tersebut? Okay, yang pertama, mungkin kalau mic kita rosak, kita boleh type dekat ruangan chat. Tapi kalau sekiranya tak bersesuaian, kita boleh jawab secara bersendirian. Okay, Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita yang depan gadget ni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab salam daripada Ustazah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Azman left sahaja dari Google Meet sebelum kelas selesai kerana sudah berasa bosan ataupun dia nak tidur ataupun dia nak main. Apa jawapan dia? Anak-anak, sesungguhnya keadaan ni, tindakan ini sangatlah tak beradab. Jangan buat lagi. Jangan ulangi perbuatan sebegini lagi dan sebolehnya kita minta maaf daripada cikgu disebabkan kesilapan kita. Lainlah kalau sekiranya ada masalah internet, tiba-tiba disconnect ke apa ke, tok loading tak dapat nak masuk balik kelas kan. Kita terlihat disebabkan masalah yang lain. Mungkin benda tu tak apa. Tapi jangan lazimkan tiba-tiba macam saja macam tu. Okay, yang ketiga, rakan sekelas kerap mengucapkan lafaz Assalamualaikum. Biasa kan dengar? Assalamualaikum. Ataupun jawabnya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Jawapan atau cara yang benar sebenarnya ialah, kalau Assalamualaikum memberi salam. Assalamualaikum. Stop, habis kat situ. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam pula Waalaikumsalam. Ni yang benar Assalamualaikum. Bukannya Assalamualaikum. Okay. Kalau Waalaikumsalam pula Waalaikumsalam. Yang betul. Bukannya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang betul. Okey. Alhamdulillah. Berakhir sudahlah pengisian kita untuk hari ini. Sebelum tu saya minta maaf. Apa yang baik datang daripada Allah SWT. Yang tak bersesuaian, mungkin silap tutur kata Ustazah mohon maaf. Bermutu atas diri Ustazah sendiri, kesilapan Ustazah sendiri. Okey, itu sahaja. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga Allah pelihara kita daripada perkara yang tidak baik. Allah pelihara diri kita dengan kesihatan yang baik. Sejahtera kehidupan kita. Okay, anak-anak. Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.